Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Tema yang kelima, pupuk perpaduan. Unit 14, berkat hidup sepakat dalam tajuk Juara Persembahan Multimedia. Dalam standard pembelajaran 2.3.1. Dari segi standard kandungan 2.3 ini, kita akan membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Dari segi standard pembelajaran 2.3.1 ini, kita akan membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Dari segi objektif, pada akhir pengejaran dan pembelajaran, murid dapat membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Kedua, menyatakan 10 ayat mengikut jenis ayat yang diberikan berdasarkan teks yang dibaca. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul secara rakaman audio. Yang kedua, menyatakan 15 daripada 20 ayat mengikut jenis ayat yang diberikan berdasarkan teks yang dibaca secara permainan interaktif. Mari kita belajar kemahiran membaca. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 80, Juara Persembahan Multimedia. Seperti biasa, kita akan membaca teks ini terlebih dahulu. Juara Persembahan Multimedia. Waktu rehat masih berbaki 15 minit. Pinsan, Deshni dan Masha kelihatan sedang rancak berbual di kantin. Perbuatan mereka berkisar tentang projek multimedia yang bertajuk Perpaduan Teras Kejayaan. Projek itu diusulkan oleh mereka bertiga. Tidak lama lagi, projek itu akan dipersembahkan dalam pertandingan persembahan multimedia di sekolah mereka. Kita baca dialog mereka. Pinsan. Persembahan multimedia kita hampir siap. Setakat ini, saya amat berpuas hati. Klip video tentang perpaduan kaum yang kita paparkan sangat menarik dan berkesan. Dashini. Baguslah, namun saya fikir persembahan itu akan lebih menarik jika kita menggunakan alunan muzik tradisional seperti muzik latar. Bagaimanakah pendapat kamu? Marsha. Saya setuju, Dashini. Saya cadangkan kita menggunakan alunan alat muzik pelbagai kaum seperti seruling, sitar, hierhu dan sempoton. Pinsan. Wah, bagus idea itu. Saya setuju. 2 minggu kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Keputusan pertandingan persembahan multimedia bakal diumumkan. Pinsan dan rakan-rakannya merasa gemetar. Jantung mereka berdegup kencang. Dashini. Riak muka cemas. Risau sungguh hati saya menunggu keputusan. Pinsan. Jangan begitu, Dashini. Adat bertanding, ada kalah menangnya. Harap kamu dapat berlapang dada menerima apa-apa saja keputusan. Marsha. Ya, Dashini. Biarlah pihak juri yang menentukannya kerana hanya Jahori yang mengenal manikam. Sewaktu majlis penyampaian hadiah. Cikgu Jong Hong. Syabas, kamu menang. Kamu bertiga memang layak bergelar juara. Pension. Terima kasih, Cikgu. Syukurlah kemenangan berpihak pada kami. Pinsan, Destiny dan Masha berjabat tangan dengan guru mereka. Kemudian, mereka berjalan menuruni pentas membawa piala kejuaraan. Ini kisah tentang 3 sahabat iaitu Pinsan, Destiny dan Masha yang menyertai satu pertandingan multimedia yang bertajuk Perpaduan Teras Kejayaan. Jadi mereka telah bekerjasama, bertungkus lumus untuk menghasilkan persembahan multimedia tersebut. Apabila multimedia mereka telah siap, mereka juga melakukan perbincangan ketika mereka membuat persembahan. Mereka menggunakan beberapa alat muzik seperti seruling, sitar, hierhu dan seponton. Alat muzik ini merupakan alat muzik daripada pelbagai kaum. Setelah 2 minggu mereka menghantar hasil projek mereka itu, tibalah masa pengumuman juara bagi pertandingan tersebut. Mereka menanti keputusan itu dengan penuh debaran, terutamanya Dashini. Dia agak bimbang untuk mengetahui keputusan yang bakal diumumkan oleh cikgunya sebentar tadi.
Ya, namun kemenangan berpihak kepada mereka kan, mereka telah menjadi juara dalam pertandingan tersebut. Ya, sebenarnya ya, dalam kita menyertai sesuatu pertandingan bukanlah satu kemenangan yang kita nanti-nantikan ya. Murid yang kalah juga merupakan satu kemenangan dalam dirinya kerana dia merupakan peserta yang berani untuk tampil ke hadapan, sebab bukan semua murid yang berani menyertai ataupun mewakili sesuatu pertandingan di sekolah. Ya, murid yang biasa menceburi ataupun menyertai satu pertandingan ia adalah murid yang hebat ya, kerana keberanian itu yang amat penting. Okey, kita teruskan. Ketika kita membaca teks tadi, terdapat beberapa jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat di dalam teks. Cikgu akan jelaskan satu persatu jenis ayat dan ragam ayat ini. Kemudian nanti selepas ini kamu boleh mencari di manakah jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam teks. Ya, ragam ayat yang pertama, jenis ayat yang pertama itu ayat penyata. Apa dia ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menerangkan sesuatu hal. Ya. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh, ya, murid-murid sedang mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Nani tidak pergi ke sekolah pada hari ini. Dia suka menonton rancangan televisyen. Ayah sedang berehat di ruang tamu. Kami sekeluarga akan melancong ke Sabah. Ini contoh-contoh ayat penyata. Ya, dia tak perlukan persoalan pun. Ya. Dia cuma bertugas untuk menerangkan sesuatu khas. Yang kedua, ayat perintah. Ya, ayat perintah, ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah ni ada banyak. Ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, ayat permintaan. Ya. Contoh kalau ayat suruhan, tolong ambilkan saya buku itu. Okay, ayat larangan, jangan pijak rumput ini. Okay, ayat silaan, jemputlah masuk. Silakan duduk. Okey, ayat permintaan. Minta semua murid bertenang di dalam dewan ini sementara menunggu majlis berlangsung. Ya, itu contoh-contoh ayat daripada ayat suruhan, larangan, silaan dan permintaan. Okey, yang seterusnya ayat tanya. Ya, ayat tanya, ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, di belakangnya mesti ada tanda soal. Ada dua jenis ayat tanya. Satu, ayat tanya tanpa kata tanya, ayat tanya dengan kata tanya. Ya, jadi kamu boleh lihat contoh di sini. Kamu masih belum makan? Contoh lain, pertandingan berbusi itu diadakan pada minggu hadapan. Itu contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Ingat kata tanya? Formula kata tanya cikgu bagi di sini, must be, d. Cikgu harap kamu masih ingat lagi ya formula yang cikgu bagi, must be, d. Ya. Okey, ayat yang seterusnya ayat seruan. Ayat seruan digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, gembira, sakit, benci, ya, dan sebagainya. Dan belakang ayat seruan mesti ada tanda seru ataupun I terbalik. Ya, contoh, amboi, cantiknya gadis itu. Wah, mahalnya baju ini. Oh, aku lupa bawa wang hari ini. Iaitu contoh-contoh ayat seruan. Ya, dalam teks kita baca tadi ada dinyatakan ayat-ayat ini ya. Jadi kamu boleh cari selepas ini ayat-ayat yang terdapat di dalam teks. Sama ada ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya dan ayat seruan. Ya, ini untuk memahirkan lagi kemahiran kamu mengenal pasti jenis ayat dan ragam ayat. Okey, kita teruskan. Satu permainan game yang cikgu sediakan untuk kamu bagi menjawab soalan pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara interaktif. Kamu boleh pergi ke bahagian penerangan video di bawah. Kamu boleh klik link permainan interaktif World Games. Jadi kamu boleh jawab soalan ini ya. Kamu boleh memilih sama ada ayat yang cikgu beri itu ayat tanya, ayat perintah, ayat penyata ataupun ayat seruan ya. Sebanyak 20 soalan dan cikgu harap kamu dapat kutip markah yang paling tinggi. Pastikan kamu memahami konsep jenis dan ragam ayat. Okay, jelasi murid-murid. Nilai murni kita pada hari ini iaitu bekerjasama dalam melakukan tugasan supaya ia akan menjadi lebih mudah dan senang. Ini yang dilakukan oleh 3 sahabat ini. Mereka telah menyertai pertandingan, mereka melakukan kerja ini bersama-sama dan akhirnya ia membuahkan hasil mana mereka menjadi juara dalam pertandingan yang disertai.
insya-Allah jika kita melakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, ia akan membuahkan hasil kepada kita dan kita akan berjaya menjadi juara. Okey, sampai di sini saja video pembelajaran cikgu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.